Mohon bersorak jika salah pasti. Mohon kerjasama semua bersorak. Boleh di sini. Ambil plakat pun. Relax. Jangan tinggi suara. Nyalain relax. Jaga jarak ni kawan. Jaga jarak Sekejap lagi. Sekejap. Okey, saya mula dululah. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap ah. Okey. Panas. Sekejap. Adik takut pun panas. Hot. Betul lah. Okey, selamat pagi kepada semua media. Minta maaf tadi tunggu lama sebab kita perlu kerjasama dengan pihak polis, so ada beberapa last minute changes. Dan hari ini seperti semua tahu, kita di Dataran Putra, di belakang saya Jabatan Perdana Menteri. Tujuan AMK buat konvoi ini untuk selamatkan SPRM. Dan saya rasa perkara ini sangat-sangat penting sebab semua isu yang pada hari ini ada berkaitan dengan SPRM, di mana it's incompetency and it's not clean. We AMK, kita rasa kita perlu bangkitkan, memberi tekanan kepada kerajaan supaya ambil tindakan untuk pastikan Azam Baki undur ataupun pecat Azam Baki ataupun bagi dia cuti dululah sampai kes dia selesai. Sebab banyak perkara yang berlaku, semua orang confused. How can a high authority SPRM officer ada banyak share dalam satu company ini? So saya rasa saya serah kepada Ketua AMK yang akan beri keterangan sikit berkaitan dengan program hari ini dengan desakan untuk Azam Baki undur. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak media yang dapat bersama pada pagi ini, ramai yang menunggu daripada awal pukul 10 tadi. Yang mana hari ini memang niatnya adalah untuk berkonvoi secara aman, tanpa perlu berkumpul, perhimpunan ke apa, tidak perlu ada perhimpunan. Cuma konvoi ini sepatutnya akan menuju ke bangunan SPRM selepas ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, semalam SPRM, beberapa pegawai kanannya ada mengeluarkan kenyataan bagi mewakili memorandum pihaknya, mengatakan itu adalah memorandum daripada SPRM. Cuma hari ini Angkatan Muda Keadilan yang kami nak nyatakan, kami juga akan menghantar memorandum pada hari ini dengan hanya 13 perkataan di belakang. Sebab itu perlu ada konvoi untuk mereka hantar memorandum secara ilusinya supaya nampak di pihak SPRM, kerana ini mewakili pandangan rakyat Malaysia. Ini mewakili pandangan anak muda yang ingin mempertahankan integriti. Sebab bagi kita dalam isu ini bukan hanya soal Tan Sri Azam Baki, tapi ada juga beberapa kes sebelum ini yang menjadi pertikaian. Maka hari ini kita akan serahkan memorandum melalui bentuk konvoi. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, yang mana telah disebut beberapa kali dan banyak pihak yang bagi komen dalam soal SPRM pada hari ini. Ini merupakan satu krisis. Kalau macam mana kita sebut dulu bila berlaku banjir, darurat banjir, ini adalah darurat integriti. Sekarang ini kita berdepan di persimpangan yang mana Ketua Pesuruhjaya dipertikaikan soal pembelian saham yang dikatakan dibeli ataupun dibayar oleh adiknya. Manakala respon daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa beliau tidak boleh campur tangan. Dia mengatakan bahawa seolah-olah dia dah mendengar laporan dan sebagainya, tetapi tidak nampak kesungguhan ataupun komitmen untuk menukar ataupun membuat sesuatu tindakan yang lebih tegas. Sebab itu dalam isu ini, kalau kita teliti dari segi Akta SPRM 5/3 menyebut bahawa kedudukan Ketua Pesuruhjaya SPRM itu boleh dipertahankan ataupun kekal sehinggalah
dibuat keputusan ditukar oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Jangan lupa bahawa Ketua Pesuruhjaya yang ada pada hari ini adalah lantikan Perdana Menteri. Bukannya lantikan daripada Parlimen, bukannya nasihat daripada Parlimen, tapi datangnya daripada nasihat Perdana Menteri ketika itu. Jadi sebab itu, kalau nak mengatakan bahawa eksekutif jangan campur tangan, sepatutnya Perdana Menteri bagi komitmen pada hari ini, pindahkan kuasa menasihatkan atau pelantikan Ketua Pesuruhjaya itu daripada kuasa tangan Perdana Menteri kepada kuasa Parlimen. Yang kedua, Perdana Menteri juga sebut bahawa dalam isu ini dia tak nak masuk campur tangan, sedangkan permintaan daripada ahli-ahli Parlimen, daripada Majlis Presiden telah mendesak supaya adanya mesyuarat khas ataupun majlis khas di persidangan Dewan Parlimen. Kita tahu bahawa bawah peraturan mesyuarat Parlimen perkara 13/1 menyebut bahawa Perdana Menteri selaku Ketua Majlis boleh memanggil Parlimen pada bila-bila masa. Macam mana Perdana Menteri boleh panggil Parlimen untuk bincang isu banjir yang telah lewat 1 bulan, sebenarnya Parlimen ataupun Perdana Menteri ada kuasa untuk mengarahkan Parlimen bersidang dengan serta-merta untuk membincangkan isu integriti SPRM. Jadi sebab itu hari ini niat kami, mesejnya santai, kita tak ada nak bersorak ataupun nak berdemonstrasi, hanya menyampaikan memorandum 13 perkataan di belakang ini supaya ini juga mewakili pandangan rakyat Malaysia, anak muda, orang-orang biasa di luar sana yang sebenarnya masih percaya ataupun sayangkan institusi ini. Niat kami, kita nak selamatkan yang mana boleh, dan saya percaya perkara itu kena mulakan dengan membolehkan siasatan itu di jalan rapi, dan perkara di belakang ini adalah hasrat yang kita nak sampaikan. Jadi sekian, terima kasih. Ada soalan? Lagi berapa ramai ni lagi? Anggaran kami mungkin dalam 50 kenderaan. Cuma perkara ini kita tidak berkumpul, dia bergerak dalam kenderaan. Dan kita telah nasihatkan bila sampai ke bangunan SPRM, hanya pembawa memorandum sahaja yang keluar, manakala yang lain kekal dalam kenderaan bagi mematuhi SOP. Background kan? Yang pegang plakat ikut sini. Okey, baik, terima kasih pada rakan media. Kita dah sampai kepada destinasi konvoi kita, iaitu SPRM. Untuk makluman semua, kita bukan nak serah apa-apa memorandum, kerana bagi kita mesejnya telah sampai kepada SPRM, iaitu kita tuntut Ketua Pesuruhjaya SPRM yang sepatutnya bertanggungjawab jaga hal ehwal pembersihan rasuah, tapi beliau pula terpalit dengan krisis integriti yang parah. Jadi mesej kita pada hari ini ialah supaya beliau, walau apapun siasatan yang berlaku, walaupun apa prosesnya, beliau perlu undur diri. Betul. Daripada menjawat jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Jadi hari ini kita akan sampaikan satu jimik plakat saja untuk kita harapkan. Kita tulislah memorandum setebal mana pun, kalau dia degil dan dia tak mahu bermaruah, dia akan kekal di situ dan negara kita akan terus dalam bahaya. Jadi kita mahu hari ini serahkan satu jimik plakat kepada pegawai yang mewakili, kita percaya bosnya Azam Baki, untuk kita harap mesej ini sampailah kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia. Dan hari ini AMK ada juga pimpinan keadilan Dr. Mazli Ruhaidi Praba turut hadir bersama di sini untuk kita bersolidariti dan menyampaikan mesej kita. Kita harap rakan-rakan media bantu. Ini bukan suara kita saja, ini suara seluruh rakyat Malaysia yang timbang, yang mengharapkan Malaysia bersih daripada rasuah, tapi ini pula yang jadinya. Wakil, boleh di sini. Ambil plakat pun. Tak apa.
relax. Jangan tinggi suara. Nyalain relax. Okey, relax. Hari ini Itu dekat KL kita buat. keadilan bersama-sama dengan aktivis-aktivis yang menciptakan negara, demokrasi negara, integriti negara, menyampaikan mesej ini. Walaupun kita tidak sediakan memorandum, kita sedia maklum ramai pihak telah tampil untuk menyampaikan memorandum. Mesej yang kita kena sampaikan adalah lebih kepada integriti. SPRM adalah satu-satunya institusi yang bebas hanya untuk menjamin integriti nasional, dan hari ini kita nampak dalam krisis ini hilang integriti. So untuk itu hari ini kita tampil untuk menyampaikan mesej daripada rakyat. Harapkan pagar makan pagi. Harapkan Azam Baki, SPRM hilang integriti. Jika benar SPRM ada integriti, jalankan satu siasatan yang bebas. Minta Azam Baki berundur segera. Ini mesej daripada rakyat disampaikan oleh Angkatan Muda Keadilan pada hari ini. Sekian tadi. Okey. Thank you pihak media, thank you very much. Kita bersurat. Kita akan bersurat. Terima kasih semua. Terima kasih pihak polis. Okey, boleh bersurat ya. Orang. Kita kena terus memastikan tahap integriti dan juga kepercayaan rakyat terhadap agensi yang memerangi dan juga menjaga negara pada rasuah ini terus dipelihara. Maka sebarang elemen yang timbul perlu kita hilangkanlah. Jadi isu yang melibatkan individu tertinggi dalam SPRM ni pada saya bukan sekadar isu beliau sebagai peribadi, tetapi isu masa depan negara lah. Kalau kita sayangkan negara kita perlu pastikan insiden seperti ini tak akan berlaku dan jangan diberikan peluang untuk terus berlaku. Sebab itulah kita datang ramai-ramai ni. Saya ingat, saya banggalah sebab kita ada ketua SPRM ni yang mana dia sangat penyayang dengan adik dia. Itu mencerminkan satu sikap keluarga Malaysia. Saya sendiri pun, saya ada 2 orang adik. Adik saya nak pakai akaun saya pun tak boleh. Akaun Shopee, dia nak pakai akaun saya pun saya tak bagi. Jadi bila melibatkan saham ni, saya ingat kita patutnya rasa berbangga lah. Kerana kita memiliki seorang ketua di jabatan ataupun agensi kerajaan ini. Dia sebenarnya mencerminkan keluarga Malaysia. Disayangkan adik, benarkan pakai akaun dan beli saham. Saham tu pula saya kalau ada saya ada saham pun, kalau ada saham akhirat je lah. Tapi kalau saham-saham yang ada berkepentingan ini, saya ingat saya nak interview ketua pengarah SPRM ni, bagaimana dia boleh memiliki saham-saham yang memberikan manfaat untuk diri dia dan juga adik-beradik dia. Saya tak boleh nak brain sebab dalam keadaan sekarang ekonomi rakyat sekarang ni sedang merudum. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang hilang pendapatan, ada yang hilang rumah, dan ada yang hilang pertimbangan. Jadi saya nak dapatkan jawapan daripada ketua pengarah SPRM tu sendiri. Sebab tips ni kita boleh kongsikan agar seluruh rakyat Malaysia ni dia boleh kita bantu, terutama dalam isu-isu ekonomi. Ini yang sangat penting. Saya berbeza sedikit dengan pandangan Dr. Mas. Saya ada adik, tapi adik saya nak pakai akaun Shopee saya tak bagi. Abang kena payung adik.